Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas video-video terbaru daripada Cikgu. So, untuk kali ni, kita sambung bab 5.2 hydrocarbon. Kalau kita tengok tajuk pun kita apa dia hydro apa dia? Hidrogen dan karbon. So ada dua unsur kat situ. Hidrokarbon. Sebatian hidrokarbon ialah sebatian karbon organik yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. So dia hidrokarbon ada dua aja. Hidrogen dan karbon. Okey. Sebatian hidrokarbon daripada sumber semula jadi. Okey, contoh pembentukan petroleum dan gas asli. Yang kedua, pembentukan arang batu. Okey, kita tengok. Yang pertama, pembentukan petroleum. Macam mana petroleum? Yang kita duk isi minyak tu daripada apa? Petroleum. Last kali melalui proses penyulingan, last kali terhasil petrol yang kita isi minyak motor, isi minyak kereta. So, berasal daripada petroleum. Kita tengok. Yang pertama, hidupan laut yang mati terbenam di dasar laut. Okay. So, ikan mati, tumbuhan mati, apa semua. So, terdampar di dasar laut. Lepas tu apa yang jadi? Selepas berjuta-juta tahun, tahun demi tahun, sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam dasar laut di bawah lapisan tebal batu dan lumpur. So kena tengok, dia makin masuk, jatuh ke dalam last sekali, ni terhasil apa dia? Fosil haiwan dan fosil tumbuhan ni yang warna hitam ni. Okey. Akhirnya, penggabungan kesan tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur, haba yang diserap daripada persekitaran dan proses penguraian oleh bakteria mengubah sisa fosil tadi itu menjadi petroleum dan gas asli. So, kat sinilah. Maka, daripada fosil tadi terhasillah petroleum yang bawah warna hitam ni, atas dia gas asli. Okay. So, syarikat yang besar di Malaysia, apa dia? Petronas. Buat kaji ni. Okay, yang kedua. Tadi, petroleum dengan gas asli. Yang kedua, arang batu. Tadi di laut. Sekarang di darat. Berjuta-juta tahun dahulu, sisa tumbuhan mati tertanam secara semula jadi di dalam tanah. Pokok, dinosaur ke apa mati apa semua. Lepas tu apa yang jadi? Selepas berjuta-juta tahun, sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam tanah di bawah lapisan batu tebal. Okey. Lepas tu sama macam petroleum tadi, sama juga berjuta-juta tahun juga. Last kali penggabungan kesan tekanan oleh lapisan batu, haba yang diserap daripada persekitaran dan proses penguraian oleh bakteria mengubah fosil tumbuhan tadi menjadi arang batu. Itu beza dia. Tadi petroleum gas asli. So yang ni dekat darat apa dia? Arang batu. Okey. So ini kita panggil apa dia? Bahan api fosil. Seterusnya kita pergi kepada penyulingan berperingkat petroleum. So daripada petroleum yang mentah tadi, yang asli tadi, kita panah ni. Ni. Okey. Melalui proses penyulingan berperingkat. So ikut apa? Perbezaan takat didih dia ni. So kurang daripada 350 apa dia yang keluar. Kurang daripada 350. So berbeza-beza takat didih dia. Petroleum ialah suatu campuran hidrokarbon. Campuran hidrokarbon ini perlu diasingkan melalui proses penyulingan berperingkat sebelum pecahan petroleum ini dapat digunakan.
Tak ada. Kita sedut petroleum tu bubuh dalam minyak motor. Tak boleh. Dia kena melalui proses penyulingan berperingkat nama dia. Proses penyulingan berperingkat ni digunakan kerana pecahan petroleum mempunyai takat didih yang berbeza. Macam cikgu bagi tahu tadi. Okey. Kita pergi kepada sebatian hidrokarbon. Sebatian hidrokarbon dia pecah dua pula, tepu dengan tak tepu. Okey, kalau tepu apa dia? Mempunyai ikatan kovalen tunggal di antara atom karbon dengan atom karbon. Tengok, C, ni yang garis ni, yang ni kita panggil ikatan kovalen tunggal. Okey, so hidrokarbon tepu contoh dia alkana. Hidrokarbon tak tepu pula mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen. Ni ganda 2. Ni ada double kat sini ni. Ganda 2 di antara C dengan C ataupun ganda 3 pun ada. Okey, ganda 3 di antara atom karbon dengan atom karbon. So yang ni contoh dia alkena. Nama kumpulan dia alkena. So ingat, tepu ingat alkana, tak tepu ingat alkena. Beza E lah sini. Ni A, ni E. Okey. Tepu ada ikatan satu saja. Hidrokarbon tak tepu ada 2 ataupun 3 ikatan dia. Dalam kimia organik, satu siri homolog terdiri daripada kumpulan sebatian organik tertentu yang mempunyai sifat kimia yang sama, yang serupa. Antara contoh siri homolog termasuklah alkana dan alkena. Ni contoh dia, alkana. Tadi, alkana ialah sebatian hidrokarbon tepu. Setiap atom karbon dalam molekul mempunyai ikatan kovalen tunggal dengan atom karbon lain. Okey, ni formula dia. Oleh sebab alkana merupakan satu siri homolog, setiap ahli siri dapat diwakili oleh formula. Ni kena ingat. Pelajar calon SPM kena hafal lah. CnH ni bawah 2n tambah 2. Di mana N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tolong ingat. Alkana apa dia formula dia? C, N kecil, H besar, 2N tambah 2. So, itu dia formula untuk alkana. So, contoh kalau 1. Bermula dengan 1. Masuk 1. C. Okey, 1 tak payah tulis lah. C. H. 2 darab 1. 2. 2 tambah 2. 4. Okey, CH 4. Kamu boleh buat sendiri. Okey. Alkena. Yang kedua adalah alkena. Macam mana pula dengan formula dia? Alkena sebatian hidrokarbon tak tepu. Setiap molekul alkena, kita tahu dah, ada ikatan ganda 2, ganda 3. Oleh sebab alkena merupakan, ni formula dia. CN H2N. Kalau alkana tadi ada tambah 2. Okey, tapi alkena tak ada. Tu beza dia. Okey, sebab apa? Ini kan double. Ni contoh. Setiap dekat C ni mempunyai ada 4. Ni 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Dia tak boleh ada 5 sini. Kita pandai-pandai nak tambah ikatan. Tak boleh. So, tolong ingat. Pelajar-pelajar, setiap C ni mesti ada 4 cabang. 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Yang ni C ni. 1, 2, 3, 4. Tak boleh ada yang kelima. Tu formula dia. So, ingat alkena CN H2N. Itu saja. Di mana tadi alkana dia start dengan 1. Alkena dia start dengan 2. Nama alkana dan alkena. Okey. So ni. Kamu kena hafal lah sikit. Bilangan karbon yang pertama. Nama dia metana. Yang kedua etana. Propana. Yang keempat butana. Yang kelima pentana. Yang keenam heksana. Okey.
Kalau kamu ambil kimia, banyak lagi. Kalau kamu cari kat Google, lepas hexana, heptana, oktana, banyak lagi. So, sains, dalam buku teks dia ajar sampai 6 je. So, tolong hafal. Kalau cikgu ingat dulu, Mak Esah ulang balik. Pentana ingatlah 5. Ni pentana ingat 5. Hex, sik ni. Sik, S ni untuk sik 6. Ingat hexana. Tolong hafal. Manakala alkena dia ubah E ni. Etena, propena, butena, pentena. Nampak? A jadi E je. Hexena. So tolong jangan confuse. Kena ingat kalau ada A semua tu alkana. Kalau E ni alkena. So yang first dia tak ada lah. Sebab dia ada ganda 2. Okay. So tolong hafal. Sumber tenaga alternatif dan tenaga boleh baru dalam kehidupan harian. Bahan api fosil seperti petroleum, arang batu dan gas asli tadi merupakan sumber tenaga tak boleh diperbaharui. Yang semakin hari semakin berkurang. Macam mana nak terhasilnya petroleum tadi? Dia makan masa lama ke, masa singkat ke? Berjuta-juta tahun. So kalau dah habis, nak tunggu berjuta-juta tahun, lambat pula. Sebab itulah kita kena guna sebetul-betulnya petroleum. Oleh sebab itu, sumber tenaga alternatif menjadi semakin penting untuk membekalkan tenaga dalam kehidupan kita. So kita kena ada sumber lain lah untuk ganti. Kalau petroleum habis apa semua, so kita ada cara plan B. Sistem sumber yang baru. Apa dia sumber yang baru ni? Sumber tenaga alternatif merupakan sumber tenaga yang tak mudah habis, digunakan seperti tenaga nuklear ataupun sumber tenaga boleh baru. Okay, kita tengok apa dia sumber tenaga alternatif ni. Yang pertama, sumber tenaga solar. Semua orang tahu, tenaga suria, tenaga cahaya matahari, kita guna. Sekarang ni dah banyak dah. Alat, kenderaan sendiri, kereta solar, solar car, kipas pun kita guna tenaga cahaya matahari. Okay. Sumber tenaga angin. Kalau bagi negara-negara yang mempunyai orang kata angin yang kuat, so dia boleh guna angin tadi, kincir angin sebagai contoh untuk dijadikan sumber tenaga. Okay. Yang ketiga, sumber tenaga hidro. Of course lah, kita Malaysia ada hidro, empangan guna tenaga air, tenaga hidro. Sumber tenaga geoterma, sumber tenaga air pasang surut. So semua ni adalah tenaga yang boleh alternatif yang boleh diperbaharui. Sumber tenaga gelombang ombak. Last sekali sumber tenaga biogeosim. Okay. So ingatlah 4 atau 5 contoh sumber tenaga yang boleh baharu. Tengok simbol pun tahu dah radioaktif. Kuasa nuklear. Banyak negara termasuklah Malaysia berpotensi membina stesen jana kuasa nuklear untuk membekalkan tenaga. Kebaikan dan keburukan pembinaan stesen jana kuasa nuklear perlu dinilai sebelum membuat sebarang keputusan. Takut ni lah. Radioaktif ni. Sinaran itulah yang sangat membahaya kepada kita. Wallahualam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk 5.3 alkohol. Wallahualam. Assalamualaikum.